Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi di dalam online perlis mengaji yang dibawakan oleh JAIBS. Dan saya sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala serta keizinan dan juga limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat sama-sama sekali lagi pada hari ini untuk kita berkongsi mungkin dengan topik yang baru, dengan topik yang lain pula yang masih lagi berkisar dalam persoalan hidup berkeluarga, yang mana tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah asam garam rumah tangga. Tajuk yang dipilih oleh pihak JAIBS ini sebenarnya merupakan satu tajuk yang sebenarnya amat-amat penting, yang mana sekiranya kita mengabaikan nukleus terpenting di dalam institusi masyarakat dan negara dan dunia ini amnya, maka sebenarnya akan membawa kepada pelbagai gejala dan masalah. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita menjaga nukleus kecil ini, iaitu rumah tangga, memastikan bahawa rumah tangga ini dibina dengan neraca yang betul, menggunakan kefahaman dan kerangka pemikiran yang betul, serta pengamalan yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, maka insya-Allah dunia ini akan menjadi dunia yang penuh aman damai, dunia yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang, yang mana akan terlaksana apa yang menjadi antara tujuan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini, iaitu membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam konteksnya yang sebenar, yang tepat. Arti kata bahawa akan terlaksana segala yang diperintah oleh Allah dan akan ditinggalkan, dijauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa keamanan sebagaimana yang menjadi harapan kepada seluruh umat manusia. Yang mana keamanan ini datang dari mana? Sebenarnya datang daripada hidup manusia yang mentaati fitrah kehidupan mereka, yang mentaati fitrah kejadian mereka, yang mana sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang, iaitu untuk menjadi hamba, untuk tunduk, untuk menjadi Islam yang sebenar, yang tunduk, patuh dan taat kepada segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pemilik kepada seluruh alam ini, yang menentukan segala pergerakan alam ini, yang menjadikannya harmoni, yang menjadikannya sempurna tanpa sebarang kecacatan. Maka memerlukan kepada seluruh makhluk ini untuk mentaati segala ketentuan dan penentuan Allah, barulah segala keamanan, barulah segala bentuk keharmonian akan terbentuk. Ketenteraman, kedamaian, sama ada di dalam jiwa atau dalam tingkah laku ataupun di dalam kehidupan manusia, bahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini akan hidup secara harmoni, aman dan damai. Maka insya-Allah dengan itu maka kita harus mempunyai kerangka yang betul dalam kita memulakan atau membincangkan tentang institusi keluarga. Kalau kita saya merujuk kepada satu buku yang ditulis oleh Dr. Ustazah Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh ini, iaitu Panduan Hidup Berkeluarga, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.
yang diterbitkan oleh Abad Sinergi. Jadi saya memilih kitab ini di kalangan beberapa buku yang kita dah boleh rujuk sebenarnya. Banyak buku-buku berkaitan ini. Tetapi saya pilih buku ini sebagai buku yang terbaru yang mungkin banyak menepati pelbagai pengalaman dalam kehidupan manusia ini sebagai secara individu atau sebagai keluarga atau kehidupan sebagai orang yang terlibat dalam kerjaya atau kehidupan orang yang terlibat dalam rumah tangga dan juga dakwah dan sebagainya. Dan ini dapat kita lihat dan kita cuba rangkumkan dalam perbincangan kita pada hari ini supaya insya-Allah kita dapat melihat rumah tangga ini dalam perspektifnya yang sama-sama kita dapat manfaatkan dalam tempoh masa sekitar 45 minit ini. Jadi kalau kita lihat kepada pengertian keluarga itu sendiri ataupun rumah tangga itu sendiri, sebenarnya perkataan ini kalau kita lihat, kalau merujuk kepada buku yang ditulis ini, menggambarkan terkumpulan manusia yang mempunyai ikatan darah dan keturunan serta hidup secara bersama. Yang mana kalau sebut rumah tangga, tentu sekali terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Mungkin juga cucu. Jadi pembentukan keluarga ini sebenarnya adalah satu sunnah. Satu sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya melalui ikatan perkahwinan. Kita boleh rujuk di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata. Maksudnya, dan Allah menjadikan daripada diri kamu sendiri pasangan dan menjadikan dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu. Min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banin wa hafazata. Jadi kita dapat lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang sunnah kejadian Allah itu sendiri, yang mana Allah menjadikan satu cara untuk Allah mengembang biakkan manusia ialah melalui institusi perkahwinan. Walaupun sebenarnya boleh membiak juga. Kalau dalam dunia haiwan, kalau dalam dunia yang lain berlaku juga pembiakan, tetapi apa bezanya, uniknya ataupun mulianya manusia yang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang istimewa ahsanit taqwim ini? Allah ciptakan mereka dengan pelbagai taklif yang sebenarnya tidak lain untuk memuliakan makhluk manusia ini. Iaitu boleh berlaku pengembangbiakan, boleh berlaku perhubungan yang melahirkan anak-anak, tetapi yang penting sekali ialah perhubungan tersebut adalah dalam bentuk perkahwinan. Fungsi. Kalau kita lihat fungsi keluarga pula, kita dapat bahawa ia sebenarnya terbentuk melalui perkahwinan. Dan daripada perkahwinan itu akan membentuk keluarga asas yang mana akan membentuk masyarakat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya selain daripada keluarga ini merupakan salah satu daripada berkeluarga ni tuntutan fitrah kepada kita manusia ni, sebenarnya ia satu fungsi ke arah membentuk asas masyarakat. Kerana keluarga yang baik ataupun masyarakat yang baik sebenarnya hanya akan terbentuk dengan terbentuknya keluarga yang baik. Dan kalau mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk para nabi sejak dahulu lagi, bahawa cara untuk mengembangbiakkan manusia seperti kita sebutkan tadi seharusnya melalui perkahwinan. Bahkan kalau kita lihat di dalam doa yang sering dibaca ketika perkahwinan, kita pun dapat melihat bagaimana apakah pengajaran daripada doa itu. Apakah yang kita boleh ambil daripada doa ni tentang apakah fungsi kita berkahwin ini. Kita selalu baca apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baikuma fi khair.
wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati kedua kamu dan memberikan kedua-dua kamu keberkatan dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Jadi kalau ke sini kita dapat lihat maknanya perkahwinan ini sebagaimana yang diminta oleh mereka yang beriman dan sebagaimana petunjuk oleh Allah dan Rasul, sebenarnya perkahwinan ini adalah merupakan satu jalan untuk mendapatkan keberkatan. Dan perkahwinan ini juga adalah untuk mengumpulkan orang ataupun lelaki dan perempuan dalam kebaikan. Itu tujuan dia. Dan kebaikan ini, neraca dia kena jelas. Kebaikan ialah apabila Allah kata baik. Dan keburukan ialah apabila Allah kata buruk. Kebaikan ialah apabila syarak kata baik. Dan keburukan ialah apabila syarak kata buruk. Jadi di sini, baik dan buruk adalah pada neraca Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih lagi sebagai mukaddimah untuk kita berbincang tentang keluarga. Dan kita lihat pula tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, rumah tangga sebenarnya selain daripada yang kita dah sebutkan tadi, sebenarnya sangat penting rumah tangga ni. Rumah tangga ni satu institusi yang sangat penting kerana rumah tangga ini juga adalah yang menjadi sumber sakinah, menjadi sumber ketenangan, menjadi sumber ketenteraman, menjadi sumber kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkungi rumah tangga. Bermakna kalau tidak melalui perkahwinan, boleh dapat tak sakinah? Orang boleh hidup bersama, orang boleh beranak pinak, tetapi hakikatnya tidak akan mendapat sakinah. Dia tidak akan mendapat ketenangan kerana dengan jalan itu ketenangan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ketenangan ini juga sebenarnya adalah satu anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebut sebanyak 6 kali perkataan sakinah ni. Yang mana perasaan ini hanya sahaja didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia datang ke dalam hati siapa? Hati para nabi. Maknanya hanya yang dipilih oleh Allah yang akan mendapat sakinah ni. Yang pertama siapa? Para nabi. Dan yang kedua siapa? Orang-orang yang beriman. Yang mana ini akan mempertingkatkan lagi perasaan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh melihat pula dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maksudnya dialah Tuhan yang menurunkan perasaan tenang ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah keimanan bersama iman mereka. Jadi maknanya Allah SWT yang menurunkan perasaan ini. Sakinah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya sahaja Allah SWT yang memberikan sakinah. Maka salah satu daripada laluan, salah satu daripada cara untuk kita mendapat sakinah adalah melalui perkahwinan. Maka bagi yang telah berkahwin, dapatkanlah sakinah. Dapatkanlah sakinah ini melalui perkahwinan. Tapi tentu sekali tidak akan mendapat sakinah ini melainkan melalui iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebut di dalam surah Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maksudnya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat, belas ihsan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi 3 perkara ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, saudara-saudari yang kita akan bincangkan. Dan yang kita akan cuba kupas sedaya boleh supaya insya-Allah bagi yang belum berkahwin kita akan rasa nak kahwin. Bagi yang dah berkahwin akan cuba mencari daripada dasar-dasar Al-Quran, daripada As-Sunnah tentang bagaimana untuk mendapatkan sakinah ini. Kerana ia sebenarnya bukan satu benda yang boleh didapati dengan murah dan mudah, melainkan dengan kita menghayati keimanan kepada Allah dan mendekati petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mengikut petunjuk-petunjuk oleh para sahabat dan salafus salih. Dan begitu juga mereka yang beriman hingga ke hari akhirat. Ini adalah satu anugerah yang insya-Allah kita cuba untuk mendapatkannya dan cuba untuk kita mendapat kemanisan daripada rumah tangga kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, begitu juga saudara-saudari yang mungkin yang telah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Sumber sakinah ini kita dah sebutkan tadi dalam perbincangan yang awal dan disebut juga dalam ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-20. Surah Ar-Rum ayat ke-21 ini ialah perkataan mawaddah. Allah menyebut mawaddatan wa rahmah. Menyebut tentang mawaddah. Dan dalam definisi yang dibawa dalam buku yang saya sebutkan tadi ini, bahawa mawaddah ini adalah merupakan perasaan kasih sayang yang dilimpahi oleh Allah tentu sekali, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perkataan ini melahirkan keserasian, melahirkan kebahagiaan, melahirkan perasaan tenang yang mana kalaulah ia datang daripada iman dan takwa kepada Allah, ia akan membawa kepada satu bentuk kemanisan. Tetapi sebenarnya juga bahawa tuan-tuan, saudara-saudari, bahawa kasih sayang ataupun mawaddah ini dia sebenarnya boleh saja didorong oleh nafsu, oleh kekuatan nafsu kepada pasangan dia. Bermaksud juga bahawa orang lain ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah juga kemungkinan boleh mendapat perasaan ini, tetapi daripada perasaan ataupun daripada sumber hawa nafsunya. Sebab nafsu ini juga adalah merupakan pendorong untuk kita mendekati, menyayangi, kasih sayang kepada pasangan kita. Kenapa? Kerana ini sunnahnya manusia, dia akan menambahkan zuriat dia. Begitu juga haiwan melalui nafsu. Di atas dorongan nafsunya maka dia mencari pasangan. Maka mawaddah ini dibincangkan oleh para ulama bahawa mawaddah ini sebenarnya perasaan yang dia boleh saja datang, yang datang daripada perasaan, daripada nafsu, yang mana ia mungkin bersifat kebendaan dan material. Jadi perasaan ini boleh datang kepada siapa sahaja dan kita pun datang. Dan biasanya tuan-tuan, bila perasaan ini bagi orang yang belum berkahwin, dia datang bila dia mula datang akil balik. Bila dah ada menafsu, maka akan ada perasaan untuk mencari pasangan. Dan bagi orang yang berkahwin pula, peringkat awal-awal perkahwinan, biasanya perasaan ini akan datang. Dia akan datang perasaan untuk melihat kecantikan. Dia akan datang perasaan untuk menilai kecantikan kejelitaan isterinya, daya penarik isterinya kepada kecantikannya dan pada mungkin bentuk tubuh badannya, mungkin pada gayanya, gaya bercakapnya dan sebagainya. Begitulah juga bagi yang perempuan, melihat kepada tubuh badan, melihat kepada handsome kacak, melihat kepada sasa, mungkin melihat pada sado, kata bahasa orang hari ini. Mungkin melihat kepada lain-lain, mungkin harta, pangkat, dan semua ini sebenarnya juga adalah fitrah dan tidak bertentangan dengan syarak. Cuma harus dipandu dengan akal yang waras dan juga apa yang dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebenarnya apa pentingnya perasaan mawaddah ini?
Iaitu ia akan melahirkan perasaan untuk berpasang. Melahirkan perasaan untuk melakukan perhubungan dengan mereka yang berbeza jenisnya ataupun berbeza gendernya. Itu kalau yang mengikut fitrah. Tetapi adalah juga di kalangan manusia ini yang kadang-kadang tersalah ataupun kadang-kadang telah melalui didikan dan sebagainya yang mana rosak fitrahnya, menimbulkan perasaan tarikan nafsu dan sebagainya kepada yang sejenis. Tetapi perkara ini harus dibetulkan sebab ia sebenarnya bukan sunnatullah. Ia adalah merupakan benda yang lahir kemudian. Ia adalah sebenarnya mungkin faktor didikan dan juga dedahan yang berlaku. Jadi fitrah manusia, lelaki dia tetap akan mempunyai daya tarikannya kepada wanita. Yang wanita dia akan daya tarikan pada lelaki. Itu yang sunnah. Ataupun yang mengikut sunnatullah, sunnah alam ini. Jadi maka sebenarnya perasaan mawaddah ini sangat perlu dalam mengikat perhubungan. Dan bagi yang baru kahwin ataupun yang belum berkahwin, perkara ini biasanya menjadi faktor yang paling penting. Walaupun orang beriman, perkara ini tetap penting kerana ia menjadi salah satu daripada tuntutan mengapa kita berkahwin. Kita ni dibenarkan ataupun disyariatkan untuk berkahwin. Dan perkataan ataupun cinta ini ataupun perasaan kasih sayang ini, perkataan cinta dan kasih sayang ini sebenarnya hanya ataupun dia telah muncul dalam diri manusia ini sejak dia mula mempunyai nafsu. Dan dia akan melihat kejelitaan, dia akan melihat ketampanan, dia akan melihat harta benda dan pangkat. Dan perkara ini adalah satu perkara yang sebenarnya penting untuk dipelihara bagi rumah tangga, kecantikan, bagi suami menjaga ketampanan, menjaga kewibawaan adalah penting kerana ia salah satu dari perkara yang menimbulkan hormat daripada isteri. Dan begitu juga isteri, bagaimana perkara yang boleh menarik perhatian suaminya? Tentu sekali dia berhias bagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yang ditunjuk juga oleh para isteri-isteri Rasulullah, isteri para sahabat dan para salafus soleh serta orang-orang yang beriman. Jadi perkara ini dijaga. Dan perkara ini tetap akan melahirkan kebahagiaan. Tetapi tentu sekali belum sempurna kebahagiaan itu. Sebagaimana yang sebenarnya akan dianugerahkan kepada mereka yang punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apa dia yang akan dianugerahkan kepada mereka yang beriman ini? Yang bertakwa ini, iaitu sifat ataupun perasaan yang disebut sebagai rahmah ataupun ihsan. Setengah menyebutnya sebagai ihsan, rahmah ni. Yang ini sebenarnya merupakan satu anugerah. Anugerah Allah sebagaimana juga yang lain-lain itu. Tetapi perkataan rahmah ini lebih halus. Cinta dan kasih sayang yang bersifat lembut, yang terpancar daripada hati yang tulus suci dan datangnya daripada cahaya keimanan. Kita boleh melihat apa yang disebut oleh Hamka, yang kalau kita lihat dalam buku ini, dalam muka surat 7, ulama yang terkenal iaitu Profesor Hamka. Menurut Profesor Hamka, rahmah ini lebih tinggi kedudukannya daripada mawaddah kerana ia adalah kasih mesra di antara suami isteri yang bukan lagi berasaskan keinginan syahwat. Sebaliknya rasa kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas. Ini apa yang disebut oleh Profesor Hamka yang dinukilkan di dalam buku Panduan Hidup Berkeluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Jadi, apakah yang lahir daripada ataupun bagaimana kita nak menilai, nak melihat rahmah ni? Ataupun bagaimana kita nak rasa rahmah ni? Bahawa ada tak ada dalam diri kita rahmah ni? Bagi yang nama dia rahmah, mungkin dia satu keuntungan pada dia. Tetapi yang saya maksudkan di sini rahmah adalah mendorong, yang mana satu perasaan yang mendorong pengorbanan, yang ada mendatangkan rasa
rasa ingin melindungi tanpa syarat ataupun tak perlu dibayar. Kenapa? Kerana sebarang pemberian, sebarang perhatian, sebarang kebajikan dan juga sebarang khidmat yang diberikan, semuanya adalah hasil daripada keikhlasannya. Terutamanya ikhlas yang kita maksudkan di sini tentu sekali ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, cinta, yang mana cinta ini datang daripada sifat kerohanian yang dalam, yang lahir daripada dhamir sanubari hati manusia, yang bukan mai daripada perasaan-perasaan ataupun nafsu yang dipengaruhi oleh benda-benda yang bersifat material, tetapi dia datang daripada keikhlasan jiwa. Dan disebutkan juga bahawa rahmah ini hanya akan muncul apabila niat pasangan ini yang pertama ketika pada hari sebelum berkahwin, bahkan ketika memilih pasangan, adalah datangnya daripada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perkataan rahmah yang dikendaki, iaitu perkataan rahmah yang jelas datangnya daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada iman kepada Allah, hasil kepada akidah, daripada kepercayaan yang mendalam kepada Allah, yang membawa kepada melahirkan perasaan cinta sesama makhluk. Cinta kepada Allah yang melahirkan kasih sayang sesama makhluk. Dan perkara ini sebenarnya hanya datang dengan izin Allah, dan tentu sekali datangnya daripada niat kita yang tulus murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan adik-adik, khususnya anak-anak yang ingin melanjut ataupun ingin melangsungkan perkahwinan, yang belum melakukan perkahwinan, maka pastikanlah bahawa rumah tangga yang kita bina hendaklah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab lain, tetapi disebabkan oleh taat setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas ketundukan ubudiyah kita pada Allah, dan atas nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas mengikut sunnah para sahabat, mengikut sunnah para salafus salih, mengikut sunnah orang-orang beriman dan orang soleh. Maka insya-Allah walau apapun ujian yang datang, ujian tersebut tidak akan memberi kesan kepada keharmonian rumah tangga. Kerana kita berumah tangga bukan sebab rumah tangga. Sebab kita berumah tangga bukan sebab wanita itu atau lelaki itu. Kita berumah tangga bukan sebab hartanya, bukan sebab kecantikan dia, tetapi kita berumah tangga kerana Allah. Maka kalau kerana Allah, selagi mana Allah bersama kita, selagi kita rasa innallaha ma'ana, selagi kita rasa bahawa Allah itu bersama kita, maka kita akan pertahankan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tentu sekali ada jalan keluar bagi satu perkara yang tidak boleh diselesaikan. Tetapi sesuatu yang bermula dengan baik, insya-Allah dia akan berakhir dengan baik. Kalau boleh semua orang tentu sekali berdoa supaya rumah tangganya, dalam bahasa hari ini disebut til jannah, pergi sampai ke syurga. Dan siapa yang memiliki syurga? Anak-anak sekalian, saudara-saudari sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik dan sebagainya, kakak-kakak. Siapa yang memiliki jannah? Tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk pintu jannah kena melalui Tuhan punya, melalui Tuhan yang memilikinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sepatutnya kerangka paling penting untuk kita pegang dalam kita nak membina rumah tangga. Sebab kita mungkin lepas ini kita nak bercakap berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mungkin sebagai contoh. Dan apa lagi yang sebenarnya datang daripada rahmah? Iaitu tentu sekali lah, bila kita dah ada rasa cinta, kasih sayang hanya kerana Allah, maka tentu sekali akan datang insya-Allah rasa belas kasihan dengan neraca Allah, yang datang daripada hati yang ihsan. Kerana ihsan dia tentu sekali bertolak daripada ihsan kita kepada Allah. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawa kita beribadah, berubudiyah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak dapat melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Maka kita akan buat sungguh-sungguh, cantik-cantik, indah-indah, halus-halus.
Tentu sekali dalam rumah tangga, kalau rumah tangga kita hias dalam ihsan kita sama makhluk. Kita jaga bukan setakat nak bagi jadi, kita bukan setakat nak bagi cantik, bahkan kita nak bagi sempurna yang datangnya daripada kasih sayang yang mendalam. Nak buat secantik-cantiknya. Tentu sekali siapa yang ada hati, siapa yang ada perasaan, tak mungkin dia akan memperkecilkan. Tak mungkin dia akan pandang kecil, pandang remeh kepada orang yang di hadapannya buat sesuatu sungguh-sungguh. Waktu yang dia mampu, dia buat sungguh-sungguh. Dan kalau dia tak mampu, tentu sekali orang akan mengenang segala kebaikannya dalam hal-hal yang lain. Dan mudahlah untuk kita menerima kelemahan. Walaupun kita tahu dia tak boleh, walaupun kita tahu pasangan kita tu mungkin tak ada lagi skill dalam berumah tangga, tetapi apabila melihat dia sungguh-sungguh kelang kabut, bersungguh-sungguh nak buat, maka manusia yang beriman pada Allah tentu sekali dia tak akan menzalimi. Yang tentu sekali dia akan menilai amal itu. Apatah lagi bahawa nilai amal ini sebenarnya merupakan benda yang sebenarnya ataupun sifat menilai, sifat mengucap terima kasih, ini sifat antara sifat peribadi orang beriman pada Allah. Bayangkanlah kalau rumah tangga kita itu dibina atas iman, akan lahirlah orang yang bersyukur, lahirlah orang yang berterima kasih. Dia akan kenang, dia akan mendoakan, bahkan akan mendoakan di belakang. InsyaAllah dengan itu, tentulah kali rumah tangga akan jadi lagi mudah. Rumah tangga akan jadi lebih indah. Jadi maka akan datanglah perasaan menerima, memahami, bekerjasama. Dan ketika ini, kata ulama, ataupun ketika para pengkaji menyebut, pada ketika ini, kalau datang perasaan ini, maka fizikal ni dah tak menjadi persoalan besar. Mungkin sedikit sebanyak sifat ini juga sebenarnya Allah anugerahkan kepada mereka yang tidak beriman. Iaitu bila dah lama, bila dah berpengalaman, bila dah saling memahami, waktu ketika itu muda, dah lebih kebahagiaan menjadi lebih. Tetapi tentu sekali kita yakin bahawa rumah tangga yang akan menuju kepada kemanisan iman, kepada mawaddah dan rahmah dalam hakikat yang sebenar, hakikat sakinah yang sebenar, hanyalah akan dicapai apabila ia disasarkan kepada ibadah dan ataupun berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang baru, yang sudah lama berkahwin, kita kena sentiasa ingat objektif. Kita kena sentiasa ingat objektif kita berkahwin. Dalam tempoh masa yang dah tak panjang ini, kita jangan lupa-lupa. Kita pun selalu berdoa. Surah Al-Furqan ayat 74 antaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita seeloknya sebelum kahwin kena diulang dah. Sifat, salah satu sifat ibadur rahman yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan ini, iaitu dia sentiasa berdoa. Apa dia doa dia? Dan orang ni dia berkata apa? Kata Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penerang ataupun penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kalau kita nak menjadi imam kepada orang bertakwa, tentu sekali kita nak kena menjadi orang bertakwa. Tentu sekali kita nak kena jadi orang yang menjadikan kehidupan kita ini kehidupan orang bertakwa. Hidup kita sebagai orang bertakwa, amalan kita sebagai orang bertakwa. Barulah insya-Allah kita akan menjadi imam kepada orang bertakwa. Dan di sana kita sebenarnya mengharapkan supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bertakwa. Dan kita pun jangan pernah lupa bagaimana yang kita selalu dengar ataupun selalu kita diperingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan itu yang kita nak bawa diri kita, dan itu yang kita nak bawa keluarga kita. Dan begitu juga kita kena sentiasa ingat tahrim. Surah 66 ayat 6.
Nak takut lupa 666. Surah 66 ayat 6. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Iaitu apa tu? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, ila akhir ayat. Dan tempoh apa ni dia panggil PKP ni. Bahkan saya pun diminta untuk kempennya. Stay at home, duduk di rumah. Sebenarnya adalah satu ruang untuk kita melaksanakan beberapa pengalaman dalam kehidupan orang beriman terdahulu. Pengalaman dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan ramai orang-orang yang berjihad di atas jalan Allah ketika dahulu. Apa dia? Antaranya mereka sememangnya melalui pengalaman-pengalaman untuk mereka terpaksa duduk berisolasi ataupun duduk seorang dalam keadaan contohnya Rasulullah SAW melihat masyarakat dia duduk di gua Hira kan. Dan di situ dia apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika duduk begitu? Ketika bertahanus, apa yang dibuat? Mengingati Allah. Apa yang dibuat? Iaitu berzikir kepada Allah. Dan ini yang seharusnya kita kena ambil pengajaran. Begitu juga kalau kita lihat tentang pemuda bagi anak-anak. Apa yang dibuat ketika berada di dalam ataupun apa yang dilalui, pernah dilalui oleh orang-orang muda terdahulu. Kalau dulu mungkin dia duduk begitu kerana nak mempertahankan iman dia kepada Allah. Mereka mengasingkan diri mereka. Contohnya dalam surah Kahfi yang kita kalau boleh kita ambil masa hari Jumaat kita baca Kahfi. Berapa kali Jumaat dah kita kena duduk di rumah. Kita baca Kahfi. Dan di sana banyak pengajaran. Antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisah pemuda yang terpaksa mengasingkan diri dia untuk jaga iman dia kepada Allah. Lalu Allah kata apa? Allah ceritakan kepada kamu wahai Muhammad perihal mereka yang dengan benar, sesungguhnya mereka itu orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Apa dia tu? Iaitu orang yang beriman yang memelihara iman dia. Mungkin iaitu daripada virus, iaitu virus dia apa? Virus akidah, syirik. Yang ini kita berhadapan dengan virus yang lain yang sebenarnya juga dia adalah merupakan perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang menyebut sesiapa yang duduk di rumah, kenapa? Kerana nak menjaga daripada taun kalau ketika itu yang berjangkit, yang sangat berjangkit, wabak yang sangat berjangkit, maka dia mendapat pahala syahid walaupun dia tidak syahid, tidak mati. Sebenarnya benda ini kalau kita nak kiaskan dengan keadaan kita sekarang ini yang perlu untuk kita duduk diam. Kita duduk diam, taat kepada pemerintah, duduk diam sebab kita mentaati Allah dan Rasul. Maka untuk mentaati Allah dan Rasul, maka Allah mempunyai mekanisme dia, iaitu melantik di kalangan manusia ini para pemimpin, rasul ataupun ulul amri di kalangan mereka. Maka kita taat, dan taat itu menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita duduk seorang-seorang ini ataupun duduk dengan berkeluarga ini yang tak boleh keluar ke mana ni, maka ketika itu kita kena buat yang terbaik. Kita kena buat sesuatu yang boleh meningkatkan lagi iman kita kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita nak bagi meningkat lagi iman kita. Itu yang cerdik bagi kita. Itu yang tindakan yang bijak bagi kita. Kita kena buat begitu. Maka kita duduklah di rumah, dan apa yang kita nak kena buat? Ibu bapa, saudara-saudari yang berkahwin, rupanya bila kita duduk di rumah, bila kita dikurung begitu, adalah kebahagiaannya tentu sekali. Tetapi kadang-kadang di sana memerlukan kesabaran yang banyak. Di situlah bagi bapa kita kena belajar jadi imam ke anak-anak, betul kan balik. Kita nak kena jadi imam, kita nak jadi imam kepada orang bertakwa. Kita duduk solat berjemaah dengan mereka, kita melakukan baca Quran dengan mereka, bertadarus. Macam saya sebut tadi, mungkin pada hari Jumaat kita baca Kahfi, hari lain kita bertadarus, sambung. Hari-hari kita sambung bacaan Quran bersama. Dan di sana juga kita nak membentuk balik kita punya kepimpinan kita. Kita nak jadi balik nakhoda dalam rumah tangga kita. Bagi bapa, bagi ibu begitu juga. Dulu nak buat tak boleh, dulu sibuk dengan kerja. Suami begitu juga isteri, dulu mungkin tak boleh nak buat amalan-amalan sebagai isteri.
maka kita bolehlah kita melakukan amalan-amalan yang baik yang disarankan oleh hadis Rasulullah SAW. Dan di sana kadang-kadang kalau dah duduk lama seminggu, 2 minggu, mungkin nak jadi orang kata, mungkin nak timbulkan pembalahan dan sebagainya. Dan di sana kita cuba selesaikan dengan cara yang dibenarkan ataupun yang ditunjukkan, iaitu dengan cara kita melihat balik kebaikan mereka. Dalam keadaan waktu lain sama-sama berkorban. Mengapa tidak kita melihat kebaikan mereka? Kita bersabar bagaimana Allah sebut kepada orang beriman dalam surah Ali Imran ayat 200. Kalau kita lihat pesanan saya mungkin dalam tempoh yang sangat singkat ini dah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, hingga akhir ayat. Bagaimana Allah menyebut bagi orang yang menjaga ni, perbatasan ini. Dan kita sebenarnya ibu bapa, suami isteri, kita sedang jaga perbatasan syarak dalam rumah tangga kita. Kita sedang jaga niat kita yang awal, iaitu kita berumah tangga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabar dan teruslah sabar. Dan kita nak pastikan insya-Allah rumah tangga yang kita bina ini kita dapat terus bimbing dia, jaga dia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tuan-tuan, kalau kita lihat banyak sangat perkara yang boleh menyebabkan perceraian ini. Kadang-kadang ego, kadang-kadang isu-isu ekonomi. Banyak kalau kita melihat dalam statistik pun kita dapat tengok bagaimana perkembangan yang agak menakutkan, di mana perkara-perkara kalau kita lihat di segi statistik penceraian pun 2010 38,000, manakala 2017 60,000. Maknanya peningkatan 2 kali ganda daripada kadar. Setiap tahun demi tahun meningkat, menunjukkan bahawa institusi keluarga semakin terancam. Jadi sama-samalah kita gunakan masa ini yang memang kita bersama keluarga, memang kita stay at home, dan kita jadikanlah rumah tangga kita ini jannah, iaitu baiti jannati, rumah tangga kita sebagai jannah, syurga yang dapat melindungi keluarga kita insya-Allah daripada ancaman-ancaman, bukan saja ancaman penyakit, tetapi yang paling penting adalah daripada kita nak ancaman-ancaman yang datangnya daripada syaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam, dan begitu juga daripada segala musuh-musuh Allah. Dan kita juga insya-Allah masa inilah kita nak lihat apa yang anak kita tengok, sebab kita tengok anak-anak kita diam, dia mungkin melihat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Maka kita sebenarnya ada tanggungjawab besar di sini. Kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Kita bentuk apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kepada rumah tangga kita juga ini juga kita pastikan bahawa kita kena ada masa untuk kita perkenalkan mereka kepada Allah. Kita perkenalkan mereka kepada Rasul, para sahabat, kepada salafus salih. Tunjuk contoh-contoh yang pada hari ini saya pun tidak sempat untuk membicarakan tentang contoh-contoh sirah berkaitan dengan kisah ini. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita boleh bawa sirah-sirah yang menggambarkan keindahan rumah tangga. Bahkan kalau berlaku pun perceraian, kita lihat satu contoh kisah Abdullah bin Abu Bakar yang mana bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendidik anak-anak mereka, anak-anak beliau, supaya memastikan rumah tangga itu betul-betul membentuk rumah tangga yang menepati kehendak ubudiyah kepada Allah, sehingga kan satu ketika Abu Bakar pernah mengarahkan Abdullah bin Abu Bakar menceraikan anak dia. Kenapa? Kerana dia melihat mereka lalai, sehingga tidak melakukan solat berjamaah. Maka selepas itu anak-anak yang telah insaf dan kembali rujuk, akhirnya mereka menjadi rumah tangga yang sangat soleh, sehingga Abdullah dalam riwayat kisah ini akhirnya syahid di jalan Allah dengan rumah tangga yang dipelihara oleh Allah dan isteri yang solehah. Dan isteri yang solehah ini adalah kebahagiaan yang paling agung dalam kehidupan di atas dunia ini. Wanita soleh, isteri solehah. Wanita solehah, isteri solehah. Begitu jugalah suami yang soleh. Moga insya-Allah dengan kesempatan yang singkat, saya pun tidak sempat untuk berpanjang-panjang dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon kesempatan yang lain agar kita dapat sama-sama bertemu lagi insya-Allah. Moga juga pertemuan kita pada hari ini diberikan keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya insya-Allah diampun atas segala kekurangan pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi atas peluang yang diberikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.